dimahukan oleh anak guam saya, Datuk Fahmi, ialah mempertahankan perkahwinan mereka yang baru berusia 2 bulan ini. Hari ini saya Datuk Zainuddin Abu Bakar mewakili Datuk Fahmi Ilyas yang telah memfailkan permohonan terhadap isteri beliau, iaitu permohonan yang pertamanya untuk menuntut isteri Datuk Fahmi untuk kembali taat kepada beliau sebagai isteri yang sah di sisi hukum syarak. Sekiranya isteri tersebut tidak kembali taat dalam tempoh 7 hari, maka mahkamah mungkin akan menjatuhkan satu penghakiman terhadap beliau sebagai isteri yang nusyus. Tadi kita telah memfailkan tuntutan tersebut di Mahkamah Syariah ini, dan pada hari ini juga kami telah pun mendapat suatu perintah daripada mahkamah untuk menyerahkan semua kertas kausa tindakan kepada beliau di luar bidang kuasa Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, kerana Mahkamah Syariah Kuala Lumpur hanya mempunyai bidang kuasa dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja. Dipercayai isteri Datuk Fahmi berada di luar daripada wilayah Persekutuan. Oleh demikian, permohonan telah dibuat kepada mahkamah dan pendaftar Puan Norizah Zakaria telah pun memberikan perintah bahawa kebenaran kepada kami untuk menyerahkan saman dan penyata tuntutan secara di luar bidang kuasa. Sebelum daripada ini juga telah ada beberapa komunikasi di antara anak guam saya dengan isteri beliau untuk kembali taat, tetapi sehingga hari ini tidak ada respon daripada beliau untuk kembali taat ataupun sebagainya. Itu saja. Selain daripada itu, kalau ada apa-apa soalan, saya boleh ada. Sebutan kes kan? Sebutan kes. Kami sedang memfailkan. Tarikh sebutan akan dimaklumkan sebentar lagi. Hari ini memfailkan untuk apa? Nusyus ataupun permohonan yang pertama, concern anak guam saya adalah untuk memperbaiki ataupun menjalinkan hubungan suami isteri secara biasa berdasarkan mawaddah warahmah. Jadi apa yang dipohon ialah satu perintah daripada mahkamah supaya isteri beliau kembali taat menjalankan tanggungjawab sebagai isteri yang sah di sisi hukum syarak. Tidak timbul soal perceraian di peringkat anak guam saya, tidak timbul soal yang lain buat antara suami isteri. Ada soalan lain? Dan pihak anak guam saya telah berusaha selama ini untuk mempertahankan perkahwinan yang baru berusia beberapa bulan sahaja, 2 bulan lebih sahaja. Dan pada saya ini adalah satu perkahwinan yang terlalu muda, yang mana kedua belah pihak perlu berusaha bukan mencari jalan untuk berpisah, tetapi mencari jalan untuk bersatu dan membina keluarga yang bahagia. Any question? Kami dah ada berhubung dengan Nina. No. Daripada hari itu, there's zero contact with my wife. I text her, I called her, I sent her a message on Instagram, no reply, nothing. Except for that one time, if I'm not mistaken, 3 days ago or 4 days ago, she replied only one sentence on WhatsApp after I sent her 8-9 WhatsApp. More like I sent more. Replied that she said she would like to spend time with her family, respect her decision. And if you know me and her, that is 100% something that's not what she would say. Even though you husband and wife ada problem ke, mesti ada panjang lagi kan cakap. Phone dia pun off, every 2 days or 3 days on sekejap, and then dia off balik. I can't call the father, I can't call the mother, so I can't get any communication with her. So hopefully with this, I am able to see her and I am able to speak with her about what
is the issue, how do we go about it, how do we solve it. Because like what my Datuk Zainul said, we just got married 2 bulan 13 hari, 2 bulan 14 hari. Orang boyfriend girlfriend pun lagi lama pada 2 bulan, banyak. So to do for her not to contact me, whether now I have to question whether she is being denied access to contact me or she doesn't want to. But regardless, with this way, we will have access to her. Sebab kalau phone dia off saja, susah juga kan. Like I said, I haven't spoken to her. Macam kalau you tengok orang nak apa, tak ada sepahaman ke, mesti ada communication, mesti ada berbual. Mesti kata, okey lah, try lagi sebulan, try lagi 2 bulan. Dah try 2-3 kali, tak boleh lah. Tapi ini macam, we were normal, we were in love, we were normal. We stay in the same house. We never stay in separate house for even one night throughout our marriage life. Tiba-tiba one day, hilang. Langsung tak dapat, tak cakap langsung. So there are something wrong lah, somewhere, which we can't accuse. But we are trying, because we tried to talk with the family, but I am unsuccessful. So I think this is next step for us in the legal way lah, for me to speak to her. I can't speak to her until now. She's never written your calls and anything WhatsApps or anything message. No, only that one time. Yes. I think after I sent many message. I think that one time I sent an instruction to come back. That one she replied, I would like to spend time with my family. Respect my decision. When? I think 4 days ago. 4 days ago. 4 days ago, before 3 November, last week. Last week. After I think pukul 8-9 Selepas dia upload yang dekat IG ke? selepas. Seperkara lagi, anak guam saya sedang akan mengambil tindakan lain, iaitu akan membuat laporan kepada penguatkuasa agama berdasarkan kepada Seksyen 37 dan juga Seksyen 38 atas kesalahan jenayah syariah wilayah Persekutuan, yang mana ia merupakan satu, kalau Seksyen 37 dan Seksyen 38 tersebut, Seksyen 37 adalah menghalang pasangan suami yang sudah bernikah hidup secara suami isteri, dan Seksyen 38 menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan tanggungjawab laporan terhadap bapa mertua kepada Datuk Hamid, akan dibuat dalam masa yang terdekat ini. Inilah masalah dia, if family masuk campur dalam marriage life. If there's a problem, like I selalu cakap, we can always solve the problem. Tapi kalau dah masuk campur sampai macam gini, ambil my wife, ambil anak dia, nak kasih jumpa, force the issue. Whether nak divorce ke, whether nak something, I tak tahu, but forcing the issue for us to be separated, and this is not right now. Because kalau nak kata this was a arranged marriage, this marriage was through love. Kita kahwin pun, the father was the wali, mak dia pun ada dekat Jabatan Agama. So talking about restu or whatever, I believe it was there. But for in 2 months, for the situation to become like this, in 2 months, I think something is wrong somewhere. And what frustrates me the most, I can't speak to my wife. If Kita kalau kat office nak buang pekerja, nak kena buang pun macam-macam proses kan. Kena kasih noti, kena buat ini, kena buat itu, still bercakap. Inilah husband and wife, macam gitu saja. So saya pun sedih lah. within 7 days kalau dia berbalik, suami sedia tu apa tu untuk apologize kat dia lah. Kalau dia minta maaf, mak sudi memaafkan dia.
as of now, saya sudi maafkan dia because apa-apa yang terjadi sekarang ni bukan cara-cara Nina. Kalau macam mana pun saya dengan dia sejak since I got to know her, we spoke on the phone every day. Boyfriend girlfriend buat gaduh juga sebelum kahwin. Tapi tak ada lari-lari, tak ada off phone, tak ada hilang. Mesti cakap sebelum tidur mesti kita settle the problem. And in marriage life, we don't even have any single fight so far. Baru berbulan kan, tak ada pergaduhan. So this is definitely an external influence. Why she is agreeing to it, why she listening to her parents, whereby I am the husband, I do not know. Only when I meet her, I will know. I can't talk to her, so hopefully by this, I'm able to pass some message to her, saying that I'm here. I'll be waiting for her. Whenever she's ready, or whenever, if she can find a way to talk to me, I'll be ready to talk to her. And she's welcome home anytime. Yeah. To solve secara baik lah apa-apa masalah. Because I don't think so, to be honest, the issue is with me and her. The issue is born with the family rather than her. So they are not letting her out rather than she doesn't want to come. So I have no issue with my wife. If she wants to come back anytime, no problem. I can forgive her in an instant. Ada soalan lain? If ni, Yeah. kalau Nina tengok ni, Nina tengok ialah mungkin rakaman ni, Ya. apa kata-kata Fahmi boleh something Okay. So I'm talking to her. Okay, hi sayang, I love you. I know you're under a lot of pressure. I feel so sorry for you. I really hope you are strong, be brave. Please pray. Please zikir, please doa to Tuhan to protect you. I'm always here for you. I'm just a phone call away. I really, really hope we can meet soon. I've been counting the days till I get to meet you again. Yeah, you need to pray every day. Hopefully one day God will soften your parents' heart and we are able to be together again and you can come back to me and we can live a happy life. So, yeah, inshallah. So, to end it, I would say I love you. I love you so much. Ada keluar statement dalam laporan akhbar yang mengatakan ayah mertuanya akan mencari peguam untuk menguruskan kes penceraian anaknya. Akbar mana? Utusan. Okay. So jadi maksudnya sekarang ni cuma nak minta komen saja kalau betul lah tindakan yang tu memang akan dibuat. Untuk Fahmi dulu, mungkin kemudian Datuk boleh komen sikit. I think kami tak boleh komen dalam keadaan kita tidak tahu apa yang difalkan. Kita tidak ada maklumat-maklumat yang lengkap mengenai perkara tersebut. Tapi apa yang difikirkan yang dimahukan oleh anak guam saya, Fahmi, ialah mempertahankan perkahwinan mereka yang baru berusia 2 bulan ini. Itu yang paling inisiatif yang diambil oleh Fahmi. Sebab dalam Islam pun disebut perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah perceraian. Jadi kita nak elakkan perceraian tersebut. Banyak ruang-ruang boleh diambil untuk berbincang, bersemuka, untuk mengembalikan mawaddah warahmah, kasih sayang antara Fahmi dan isterinya Nina.